Jangan sedih setelah susah, pasti mudah. Setiap sesuatu ada hikmahnya. Kita sekadar merancang, Allah jua yang menentukan. Macam itulah hidup kita, kan? Sabar. Setan ni memang gomar, nyakat-nyakat kita, ngacau-ngacau kita, kan? Tu yang kalau kita marah, kan? Setan ni bisik, lantaklah kau. Bila kita dah buat, ya, dia lepas tangan. Setan ni itulah, dia akan takkan tanggung jawab. Kita dah buat tu, mana kau tahu dia yang buat, dia kata macam tu. Masa tu lah bila dia tinggalkan kita, baru kita tersedar lah, kenapalah aku buat macam tu. Kau keluar pada rumah ni sekarang, kau bukan anak aku lagi. Masa marah ni, bukan anak aku lagi. Yang setan bisik lagi, kau marah dia, memang bagi puas hati kau, alang-alang marah betul-betul. Setan bisik, mau pergi kau, tak guna punya anak, tak sedar diuntung, pergi kau bukan anak aku lagi. Sebut macam tu. Anak pun sedih keluar. Dah keluar lama, lepas tu dah putus. Yelah tak apalah mak, saya keluar. Nak keluar, setan pun aku tak tahu. Dia yang halau, kata dia. Dia yang halau. Tu kerja setan tu. Lepas tu bila dah setan dah pergi, tu yang kita, kenapalah aku marah sampai macam tu sangat. Tu sebab kena ingat banyak-banyak. Sabar tu, sebab kata sabar tu indah. Sabar tu indah. Kita dulu masa duduk dekat rumah kita dekat KL ni, orang KL ramai, kan, rasa susah sangat, rasa macam boleh ke tidak aku membela anak-anak aku. Tiba-tiba hari ni bila semua orang dah bergelar remaja lewat ni, yang ramai dah pencen, kan, tiba-tiba boleh drive kereta sendiri datang kuliah duha. Contohlah, kan, bawa geng lagi. Dah siap pakat dah lepas ni nak minum kat ni. Macam tu lah. Contohlah, tu saya kata tadi, tiba-tiba Tuhan bagi kemudahan, anak-anak bagi duit belanja, anak-anak yang baik. Contohlah, kan. Jadi kemudian Allah mengizinkan Nabi-Nya hijrah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat, katakanlah ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang besar, dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang benar. Adakala untukku dari sisimu kekuasaan yang menolongku. Surah Al-Isra ayat 80. Bahawa Jibril menyuruh Nabi SAW agar mengambil Abu Bakar sebagai teman. Al-Hakim radhiyallahu anhu merawikan dari Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW berkata kepada Jibril AS, siapa yang akan hijrah bersamaku? Jibril menjawab, Abu Bakar. Nabi SAW juga mengkhabarkan dan memerintahkan kepada Ali agar tetap tinggal sepeninggalan baginda untuk membayarkan hutang baginda kalau ada, kan, bersedia ke dekat situ. At-Tabrani radhiyallahu merawikan dalam cerita Asma, Nabi SAW menziarahi kami di Mekah 2 kali, sehari petang dan pagi. Tapi pada satu hari baginda menziarahi kami di siang hari. Aku berkata, wahai ayah, Rasulullah SAW tidak muncul di waktu biasanya. Abu Bakar berkata, demi Allah, ini pasti ada sesuatu pahala, tiba-tiba dia datang pada waktu yang berbeza ni, kan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian Rasulullah SAW datang minta izin masuk, lalu Abu Bakar mengizinkan baginda masuk dan membentangkan tikar untuk baginda duduk. Setelah duduk, Rasulullah SAW berkata pada Abu Bakar, sebaiknya orang yang berada di sisimu keluar saja. Abu Bakar menjawab, mereka keluarga engkau, yakni Aisyah dan Asma. Dan Nabi bersabda, aku telah diizinkan keluar. Abu Bakar bertanya, apakah aku boleh menemanimu ya Rasulullah? Nabi menjawab, tentu sekali. Aisyah berkata, kulihat Abu Bakar menangis kegirangan. Lalu Abu Bakar berkata, ambillah salah satu dari tungganganku ini. Rasulullah menjawab, tidak, jika aku mahu mesti aku beli. Ini adalah disebabkan kemunian hijrah Rasulullah SAW dengan segenap jiwa dan hartanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan kami menyiapkan bekalan untuk perjalanan mereka hingga mereka sampai di Gua Thur dan bermalam 3 malam di situ. Diriwayatkan bahawa mereka keluar pada malam hari dari lubang rumah Abu Bakar ke gua. Jadi kalau nak tengok keadaan tu, Nabi dia tak nak tu, tunggangan-tunggangan tu tak nak. Kalau tak mesti aku dah beli dah, aku tak nak, dia kata. Makna perjalanan Nabi tu ikutkan, Nabi waktu hijrah tu baru je selesai. Kalau ikutkan beberapa bulan sebelum itu, Nabi dah pun mengalami peristiwa ajaib Isra' wal Mi'raj sebelum hijrah, kan. Dan masa peristiwa Isra' wal Mi'raj tu Nabi naik, dah koma dah bila tanya, kan, dia naik apa? Burak. Sekarang Burak ada kat belah utara je, Burak Oil. Stesen minyak Burak tu, kan. Nah, bila Nabi naik Burak tu, Nabi boleh je kalau ikut, kan, ya Allah kau bagilah Burak saya senang sikit lah. Nak hijrah ni banyak pula yang ngacau ni, kan. Tapi Nabi nak tunjuk kat kita yang hijrah ni memerlukan usaha, dia bukan senang. Nabi nak tunjuk dekat kita, kan. Jadi
Nabi tak pakai pun. Nabi kata tak nak, tunggangan-tunggangan tak nak, kita berjalan. Dan Nabi memang berjalan kaki pada ketika itu. Jadi kemurnian dia tu, kemurnian hijrah tu. Pada ni 3 malam bekalan untuk perjalanan ni, dia hantar makanan dekat tempat tu. Amir Fuhairah pula beritahu tentang rahsia-rahsia. Setakat ni dia orang dah buat sekatan jalan dekat mana, mereka dah kepung dekat mana, mereka grup ni duduk dekat mana, dah beritahu. Setiap malam dia akan bagi tu. Dia bawa kambing tu, kemudian dia tutup jejak-jejak tapak kaki yang dia pergi tu. Sampai ke sudah tak tahu. Benda ni mengingatkan saya waktu saya pergi ke Balkan. Saya pergi ke Balkan, kita dapat masuk terowong. Bayangkanlah, ini tempat Bosnia tu dulu dekat satu tempat ni. Kemudian tentera Serbia mengelilingi mereka dan mereka tak dapat nak keluar nak ambil bekalan makanan. Sedangkan bekalan makanan daripada PBB apa semua tu ada di luar daripada grup tu. Bayangkan, dan kawasan tu nak tak nak dia nak survive, dia orang dah lapar, dia orang tak ada makanan, dia orang kena tembus pergi. Dia kena pergi, tak macam mana dia buat. Dia boleh ada, bayangkanlah kehebatan orang Islam ni. Terpaksa nak tak nak dia terpaksa bina satu terowong rahsia tu dekat Bosnia. Dia bina terowong, dia dah pakat dengan orang yang dah berjaya lepas kat belah sana, dia pun buat terowong kat sana. Dia buat, bayangkan dalam tempoh 6 ke 9 bulan terowong tu boleh bertemu. Bayangkan, bertemu. Dan macam tu je. Kalau tidak dia orang keluar, kalau dia tersempak dengan tentera Serbia, mati kena bunuh. Kalau tersempak dengan tentera PBB akan halau dia suruh balik masuk ke dalam. Dia orang tak ada pilihan. Jadi dia buat terowong tu. Siapa yang merasa pergi Balkan, pergilah tengok. Saya dah masuk dah terowong tu. Tapi terowong tu yang berapa kilometer tu sebenarnya dia dah potong lah, tinggal berapa je untuk tujuan untuk kita tengok, untuk inilah, tengok pameran je lah kan. Tapi dapatlah masuk tengok. Dia dah siap buat dekat dalam tu. Bila dah buat siap terowong tu, dia buat pula macam batang pipe tu untuk lalukan minyak dengan lalukan air. Jadi dia dapat bekalan air, dapat bekalan minyak. Kemudian dekat bawah tu dia buatkan macam rel kereta api tu, supaya dia boleh tolak tu, slide tu laju, dia boleh tolak barang. Bawa makanan, bawa ayam. Jadi macam itulah cara dia boleh menghantar makanan. Dan yang bagusnya dalam tempoh tu, kalau adalah pihak Bosnia ni, yang Islam ni yang tertangkap, bunuh mati pun tak ada siapa pun bocorkan rahsia mana lubang tu. Sampailah selesai peperangan tu, tak ada siapa pun tahu. Bayang macam itulah kuatnya keimanan ni kan. Macam kita tengok yang di Iraq tu kejap dapat tangkap Saddam Hussein. Sebab apa? Sebab orang Islam sendiri yang bocor rahsia kat mana tempat dia, lubang mana dia duduk apa semua. Itulah orang Islam ni tu masalah dia. Semalam kita tengok kan macam mana tentera ni kan, tentera yang tengah berjuang sekarang ni, budak-budak tu sampai menjerit, mana Arab, dia kata. Mana dia Arab kan tak tolong dia. Dia macam tu. Itulah tuan-tuan, tu yang Nabi sebut kan, umat Islam ni sampai satu tahap tu dia ramai tapi tak ubah ibarat buih-buih di lautan. Kerana apa? Kerana orang Islam pada ketika itu, pada keadaan macam tu dah macam buih di lautan, Allah cabut pula perasaan takut di kalangan hati musuh-musuh Islam. Tu dia tak takut dengan kita. Dia kutuk kita semacam aja, jangan kat luar negara. Kadang dalam Malaysia pun ada. Dia balun semacam je, tak takut. Dia main-mainkan je kan. Ada yang main-mainkan ayat Quran, ada yang mainkan nama Nabi. Kadang-kadang kita tengok kan, dia tak takut. Kenapa? Sebab pada ketika itu umat Islam dah dilanda penyakit apa? Wahan. Penyakit wahan tu penyakit apa? Penyakit wahan cinta dunia dan takut mati. Kan? Takut dia kepada mati. Dah ada harta dunia yang dikejarnya kan. Itu yang dia sanggup bocor rahsia, sanggup belot, sanggup beritahu macam-macam kan. Macam itulah lebih kurang. Ditutup. Bayang saya pergi Bosnia, siapa ada peluang pergi Balkan, pergilah Balkan. Saya pun nak pergi lagi. Cantik tempatnya, macam lukisan. Saya tengok cantik tu, macam lukisan betul. Tapi yang di Bosnia tu memang dia tak repair pun. Yang kesan tembakan tu dia biar je. Siapa yang dah pergi dia tahulah. Yang seronok pergi Balkan ni, satu, pasport kita penuh cepat.
Sebab hari-hari pergi negara berbeza. Dia kan dia dah pecah-pecah negara kan. Daripada Yugoslavia, dia dah pecah jadi Albania, dia jadi Croatia, dia jadi apa, macam-macam lah nama tu kan. Seronok lah, seronok. Cepat penuh pasport. Kalau tidak pergi Mekah, balik Mekah dah benong, tak pergi mana dah kan. Boleh kuat pergi Thailand naik kereta. Yalah. InsyaAllah, insyaAllah. Saya ni tengah nak susun ni tahun depan insyaAllah. Bulan 2 nak pergi Kapadokia, Turki. Musim salji. Saya tak pernah pergi. Nantilah kita cerita. Tapi tengah susun, saya pun tak pernah pergi. Kemudian dirawikan bahawa Abu Jahal berjumpa dengan Nabi SAW dan Abu Bakar, namun Allah SWT menutupi matanya hingga mereka berlalu. Asma berkata, Abu Bakar keluar membawa 5,000 dirham. Ketika orang Quraisy kehilangan jejak Rasulullah SAW, mereka mencari beliau sehingga ke seluruh Makkah, atas dan bawah. Apabila mereka bertemu, bekas tapak kaki mereka mengikutinya hingga sampai ke Gua Sur. Tapi bila sampai ke pintu gua itu, tiada kesan ada manusia di dalamnya. Mana tak bawa merpati buat sarang, labah-labah pun buat sarang. Dia kata, ini kalau orang lalu mesti dah habis dah sarang ni. Nampak, bayangkan Allah bagi nampak sarang tu macam dah lama, sarang labah-labah tu. Macam itulah kuasa Allah. Allah kalau nak lindungi kita ni kan, macam-macam cara Allah Ta'ala boleh buat. Tak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah nak tolong kita kan. Kita je kadang tak yakin kan. Macam kita kata selawat banyak-banyak, kita istighfar. Nabi kata kalau istighfar pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, dilapangkan dari segala kesempitan dan didatangkan rezeki perjalanan yang tidak disangka-sangka. Kena yakinlah. Itu yang kalau kita tahu yang kisah Imam Ahmad bin Hanbal kan. Imam Ahmad bin Hanbal kan, ada seorang pas satu malam tu dia nak tidur, nak tidur dekat masjid tu. Orang tu tak bagi, tak boleh tidur kat sini. Lepas tu kau cari tempat lain. Tiba-tiba ada seorang pembuat roti tu, dia kata, tak apalah, tidur rumah aku aje. Rumah aku ada tempat boleh tidur. Terima kasihlah banyak. Dia pun tidurlah kat rumah tu. Tidur kat rumah pembuat roti tu. Malam tu dia istighfar, astagfirullah kan. Sahabat Nabi paling teruk pun, sahabat-sahabat Nabi paling teruk istighfar kurang-kurang 70,000 kali sehari. Tu teruk-teruk tu. Betul malas-malas tu 70,000 kali sehari. Kita imam tu buat 20 ya, lepas semayang, Assalamualaikum, astagfirullahalazim, buat 10 kali, nak mati imam ni. Apa lama sangat istighfar kita kan kadang kan. Jadi malam tu Imam Ahmad bin Hanbal terdengarlah dia sambil dia tengah nguli roti tu, dia istighfar. Rajin betul kamu istighfar. Sebab apa? Kalau aku istighfar kan, Tuhan akan makbulkan permintaan kita. Semua aku dah dapat dah. Satu je lagi aku belum dapat. Apa lagi yang kau nak, yang kau belum dapat? Aku nak sangat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia seorang agama ilmunya tinggi, orangnya baik. Dia kata, akulah Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata. Dapat dia jumpa. Itu maknanya keyakinan. Kadang kita Allah ni tak tolong kita, tapi kita beramal tak yakin. Astagfirullah, tahiyat tidak. Dengan tu salah tu kan. Itu masalah itu. Kan macam saya kan, kalau kita kata, kalau kita doa nak jaga anak kita kan saya pernah ceramah tajuk kekuatan doa seorang ibu. Antaranya kita kalau anak kita semayang hajat, buat dekat bilik anak kita. Anak yang degil-degil tu, kalau dapat cucu yang degil, dan bilik dia semayang. Dalam bilik dia semayang. Yang paling baik 3/4 malam, pukul 4:30 tu suai sangat lah tu. Sebab dia tengah masa menuju ke subuh tu, dia payah nak bangun. Tapi kita waktu tu kita semayang, ya Allah. Bila kita doa tu dekat sangat, ya Allah, kau bukakanlah hati cucu-cucuku, ya Allah. Macam tu degil ya Allah budak ni. Betul. Iya. Sebenarnya lepas tu kalau kita nak buat lagi, pergi dekat tempat dia tidur tu kan kita baca selawat 3 kali, baca Fatihah, baca surah Al-Insyirah, baca Fatihah, salawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi dulu, lepas tu baca dah ayat kursi, lepas tu surah Al-Insyirah. Lepas tu dah habis baca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah tu, tiupkan ke ubun-ubunnya. Bukan dahi, ubun-ubun.
Ubun-ubun dekat kepala, dia tak dekat punggung dia punya, dekat kepala. Lepas tu bila kita tiup, bila tiup tu sebab roh dia tu tengah merayau ni sebelum nak balik ke badan dia tu. Jadi bila kita tiup tu mudah-mudahan meresap dekat roh dia tu, dan bila roh tu balik dekat tubuh badan dia tu, dia bangun tu elok dia, dapat doa tu. Kalau kita tiup berkukut mata dia, maknanya sampai tu. Tapi kalau terbuka mata dia, mana dia tak tahan bau nafas mak dia tu. Mungkin tak gosok gigi apa benda, nah bau la ilaha illallah agaknya lah. Dan begitu juga kan, satu lagi apa? Basuh beras. Basuh beras. Satu lagi, salah satu cara doa, ikut arah tawaf, maknanya lawan jam. Kan? Cara dia, doa dia paling senang kali. Kita selawat 3 kali, baca Fatihah. Bila lawan jam tu kita basuh beras tu, ya Allah, Kau lembutkanlah hati anakku ini sebagaimana Kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Senang. Macam tu je. Kau lembutkanlah hati anakku ini seperti mana Kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Untuk anak, untuk cucu, untuk anak mak mentua, saya tak pernah cuba lagi. Mana suami kita lah kan? Lepas tu kalau kita nak buat, ya Allah Kau lembutkanlah hati suamiku, tak boleh nak cuba. Tapi jangan salah tau, lembutkanlah hati, jangan tertinggal hati tu. Kau lembutkanlah suamiku, kau lembutkanlah suamiku, kau lembutkan suamiku. Patah-patah tangannya balik. Assalamualaikum. Sudah salah doa dah aku, dia kata. Ambil bercuci beras balik semula. Ambil beras cuci balik. Ya betul. Buat banyaklah lagi sebenarnya. Ada banyak lagi cara. Orang perempuan kena yakin lah. Tak tahu, tak mau dia. Kau buat, adalah seorang lah tu orang cakap, tak mau dia, kau baca lah doa apa pun tak mau je budak tu. Ada pula wakil setan sekor kan. Iyalah, orang kita ni ikhtiar kan, kita minta dengan Allah, kita jangan minta dengan manusia kan, minta dengan Allah kan. Kemudian dirawikan ketika Nabi bersama Abu Bakar telah masuk ke dalam gua, Allah SWT menumbuhkan pohon-pohon kayu di pintu gua itu untuk menutupi pandangan orang-orang kafir. Allah menyuruh labah-labah membuat sarangnya di pintu gua serta 2 ekor merpati membuat sarang di situ. Demikian itu untuk mengelabui mata kaum musyrikin. Kemudian salah seorang dari mereka pergi mendekati gua, dilihat ada 2 ekor merpati, segera dia pergi kepada teman-temannya dan berkata, aku melihat 2 ekor merpati bersarang di situ, jelas tidak seorang pun berada di dalamnya. Ucapan itu didengar oleh Nabi hinggalah baginda tahu bahawa Allah SWT melindunginya. Yang lain berkata, masuklah ke dalam gua. Umayyah menyahut, apa perlunya masuk gua? Di situ kulihat ada labah-labah. Jika Muhammad masuk, tentu telur merpati itu pecah dan rumah labah-labah itu rosak. Ini lebih aneh. Inilah mukjizat. Bayangkan bagaimana pohon-pohon kayu boleh tumbuh merpati, membuat sarang dan labah-labah menutupi pintu gua. Alangkah indah syair Ibnu Naqib, pencinta Sulaiman Sutra. Indah memakai bila saja, labah-labah menyulamnya indah sekali di atas kepala baginda Nabi. Kan? Bayangkan pohon ni tumbuh pula pokok kat situ kan, tengah batu-batu tu kan. Tapi hari ni salah satu tanda akhir zaman, dah makin ketara. Kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah kan, dah banyak tempat tumbuhnya pohon-pohon menghijau segar dah sekarang kan. Daripada gersang dulu kering tak ada apa, dah mula dah kan. Tak beringat juga, tak tahulah kan, kata ni dah macam-macam lah kan. Imam Bukhari dan Muslim merawikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Bakar bercerita padaku, dia berkata, ketika kami berada di gua, aku berkata pada Rasulullah, jika salah seorang mereka menjenguk ke pintu itu, tentu nampaklah kita. Lalu Rasulullah berkata, engkau menyangka kita berdua saja berada di sini, tapi Allah sentiasa bersama dengan kita. Innallaha ma'ana kan. Sebagian ahli sejarah ada mengatakan bahawa ketika Abu Bakar berkata demikian, Rasulullah SAW menjawab, jika mereka ketahui kita berada di sini, tentu kita akan pergi dari sini. Lalu Abu Bakar melihat sebuah gua lain terbuka menjurus ke laut, dan nampak pula sebuah perahu terpanjang di pinggirnya. Dirawikan dari Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahawa di malam hari ketika Abu Bakar pergi ke gua bersama Rasulullah SAW, kadang-kadang berjalan di belakang, kadang-kadang berjalan di depan. Abu Bakar bertanya, lalu Nabi menjawab, ku ingat tuntutan, maka aku berjalan di belakangmu, dan ku ingat intayan, maka aku berjalan di depanmu. Abu Bakar berkata, Rasulullah, ku perbaiki dulu gua ini untukmu. Lalu Abu Bakar menutup setiap lubang dengan carikan pakaiannya. Masih ada sebuah lubang lagi, dia cari pakaian yang koyak tu, letak, tutup sini, tutup sini, tutup sini, tapi masih ada satu lubang lagi.
kan? Ditutup dengan tumitnya agar tidak ada sesuatu yang keluar menyakiti Nabi SAW. Lalu Nabi SAW masuk dan meletakkan kepalanya ke paha Abu Bakar. Kaki Abu Bakar terkena runcing batu, dia tidak bergerak agar Nabi SAW tidak terbangun. Ada pandangan kata kena runcing batu, ada pandangan terkena kayu, ada pandangan terkena sengat, kan? Yang paling masyhur terkena sengat lah. Dia kena sengat dekat kali jengking. Boleh kena sengat, masa tu dia tahan tu sampaikan berair mata tu, dan air matanya tu kena dekat Nabi yang sedang tidur. Nabi pun terjaga. Nabi tanya kenapa, kan? Dia tanya, mengapa kamu wahai Abu Bakar? Kakiku terkena. Ni kerana dalam kitab ni kata terkena runcing batu. Lalu Rasulullah SAW mengusap luka itu dengan air liur baginda hingga rasa sakitnya hilang. Jadi jangan siapa mengaku air liur saya lebih kurang je, jangan. Ya, tu hanya liur Nabi je. Tu salah satu. Lalu Rasul mengusap luka itu dengan air liur baginda hingga rasa sakitnya hilang. Alangkah indah, kata Hasan Ibn Sabit, pendamping berdua dalam sebuah gua, musuh mengepung mendaki gunung. Cintanya kepada Nabi tak ada yang membandingi. Jadi macam itulah, kan? Maknanya banyak pengajaran yang kita tengok. Bila Allah nak bantu, Allah bantu je. Kita je kata macam manalah, apalah nak jadi dengan aku ni, apalah nak jadi dengan aku ni. Kadang-kadang ada orang dalam kesempitan hidup tu, dia boleh jadi terkeluar daripada agama. Kadang bila dia dah kena susah, apalah ni, kenapalah hidup aku macam ni, orang lain semua elok, aku je hidup macam ni, kenapalah hidup aku jadi macam ni, orang semua elok bahagia, aku ni kena jadi macam ni, kenapalah macam ni, Allah memang tak sayang kat aku. Dia kata macam tu. Allah memang ni, semua bala ni kat aku ni. Tu dia kata tu. Ramai orang macam tu. Bila dapat kebaikan, dia lupa nak bersyukur. Bila dapat keburukan, dia kata Allah lupa kat dia. Sedangkan itulah manusia. Kadang kita gemar terlupa. Sedangkan banyak kebaikan. Dia ingat orang lain semua senang je. Dia tak tahu orang lain pun ada kat kesusahannya. Cuma orang lain tak cerita dengan orang aja. Kadang orang tak ada nak cerita-cerita dengan orang. Dia kesusahan pun dia sabar, dia tahan aja. Anak buat perangai, dia diam aja. Kan? Tahan, banyak masalah. Mana boleh tak ada masalah dalam hidup. Ni semua datang dengan kuliah, duduk elok mandang sama suruh buat contoh amanah. Dan kepala macam-macam fikir. Ni balik ni kan apalah ni. Dia mula dapat mesej pula, memekak pula orang tua ni, nak makan apa, dia kata kan. Contohlah, kan. Jadi mana orang tahu. Dia nampak elok aja, dia tak tahu orang susah macam mana. Engkau untunglah, anak engkau semua elok-elok, anak kau bagi duit kat engkau bulan-bulan. Dia tak tahu kita ni, orang kata struggler berapa tahun? Struggle. Struggler tu bahasa baku. Kan? Berapa tahun susah ni membela anak, dia tak tahu. Mengambil anak, tahu mengambil? Mengambil tu ramai betul lah. Mengambil. Mengambil tu dia kata-kata seerti dia melampuh. Melampuh pun banyak juga. Yang ini kita belajar ke kosakata Negeri Sembilan. Struggler. Struggle. Dia sangat susah bela anak. Ya Allah, anak yang seorang nak duit buku, lepas tu yuran serentak pula, kan? Lepas tu buku warisan. Inilah abangnya dah sudah, abangnya turun ke adik dia, adik ni turun kat ni. Dah hilang kulit buku tu dah. Bagi yang adik pula tak nak buku baru juga. Perangainya pula budak sekor ni macam tu, kan. Alhamdulillah, tiba-tiba anak dah masuk universiti, tiba-tiba anak dah kerja. Orang tu boleh cakap, engkau untunglah, anak kau elok-elok, anak kau senang. Dia tak tahu kita susah macam mana, kan. Sekarang kita jalan pun dah tak lurus dah, terseret-seret kaki. Sengit, alah, rebeh-rebeh dah aku tengok, alah, kenapa tu. Mana perjuangannya teruk. Ada satu makcik tu pergi dengan saya, pergi Kemboja. Pergi Kemboja, kan. Nak pergi Kemboja sangat, tak tahu ada yang pergi dengan saya Kemboja. Punya excited. Saya pergi tahun ketiga. Saya dulu pergi 3 tahun turut-turut. Sebelum PKP dululah. Pergi bagi korban, kembara korban di Kemboja. Boleh pula, masa nak pergi tu baru perasan, pihak immigration check pasport saya tak cukup 6 bulan. Yang makcik tu pula sebulan je lagi tinggal. Ada seorang makcik, saya dengan dia 2 orang. Sudah pening kepala. Semua orang dah lepas. Dia kata pihak ni memanglah dikenal saya, memanglah saya boleh lepaskan ustaz pergi, tapi saya takut nanti bila sampai dekat Kemboja, dia orang tak bagi ustaz masuk. Tak ya pula, kan. Saya boleh lepaskan ni, kata.
Habis macam mana? Kenalah pergi UTC. Jadi hari tu pergi bawa saya dengan makcik tu, tak pasal-pasal saya bergu dengan makcik ni. Aku tak pernah kenal makcik ni. Jomlah makcik, pergilah berdua. Telefon, bila telefon kawan-kawan pergi UTC ni, pergi UTC ni, pergi UTC ni. Dekat macam-macam tempat lah pergi. Dekat Keramat pergi, kat sini pergi. Akhirnya dekat satu tempat tu dia kata, boleh pergi dekat sini. Pergi tapi dah tak sempat lah naik flight itu. Kena naik flight esok tu. Dah pergi dapat buat renew pasport. Makcik ni nampak tu dengan sengit-sengit jalan dengan apa punya kan. Cepatlah makcik, orang nak cepat ni kan. Kalau mak aku senang cakap, mak meh kita tarik tangan dia kan. Cepatlah makcik. Ya, dia kata. Makcik ni ada masalah apa? Nak tengok betapa susah dia kata. Dulu memang hidup susah. Dia bercerita lah dalam kereta. Aku dengar lah kisah hidup dia muda sampai lah dia sampai pasport dia tinggal sebulan semua. Aku dengar lah cerita kan. Ibu jari dia tak boleh baca. Licin. Ni licin. Sebab dia duduk kerja ambil upah basuh apa, tak apa sabun pakaiannya kan. Licin, haus lah. Pergi cek, tak apalah makcik, ambil IC apa semua dia sahkan, pak boleh. Dia benar, dia ada kategori khas dia. Cap jari dia apa. Jawatan Pendaftaran Negara sahkan, memang betul lah dia dokumen semua sah. Tapi ibu jari dia tak boleh nak ni. Memang ada putus-putus lah, ada lain ada tak sempurna lah. Kena bawa agak. Ada kes macam tu. Kan? Tu maknanya itulah. Nampak senang dia pergi Kemboja suka-suka macam okey kan, tapi sebenarnya dia punya susah hidup dia. Sekarang anak dia balas dia pergi Kemboja. Macam itulah. Kan macam mak saya lah, bela-bela anak ni. Sebenarnya arwah abah saya meninggal dunia waktu usia abah saya 50 tahun. Masa tu anak semua belajar lagi, saya kat universiti, adik-adik pun belajar lagi. Jadi itulah. Jadi tu dah tua-tua ni berjalan je lah. Bila boleh berjalan macam tu kan. Tapi mak saya dah terbiasa. Daripada dulu pukul 3 pagi dah terbangun buat nasi lemak, buat apa semua. Sekarang dah terbangun tak adalah buat nasi lemak ni dah, semayang lah dia. Macam tu lah. Tengok automatik jaga, tak payah kunci jam pun jaga. Mak saya segar lagi lah, boleh lah buat sambal. Buat sambal. Iya, sampai sekarang mak saya kalau buat sambal satu kuali tu ada sambal, bukannya sambal yang crispy yang kita makan tu, sambal yang untuk, sebab adik saya berniaga dekat Stadium Paroi tu, cekodok bob. Tu dia cekodok hari berapa puluh kilo tepung, berapa kilo tepung satu hari. Jadi sambal tu satu hari tu mak buat tu untuk seminggu tu lah, tengoklah berapa lama tahan, lepas tu buat lagi. Macam tu lah, alhamdulillah lah kan. Tapi mak nak pergi berjalan, itu pergi Thailand dia. Ni Jun tahun ni katanya nak pergi ni, nak pergi Indon, tengoklah rasa nak pergi Thailand lah, pergi tempat daerah lain pula. Nak berjalan je mana negara. Umrah jangan cakap lah, saya ingat lebih 10 kali dah dia pergi kan. Haji masa saya menang pidato Islam Hadari tu, bagi dia tiket percuma tu, dia dapat pergi free lah, pergi umrah sebab hadiah pidato saya tu. Lepas tu tahun depan tu langsung dapat panggilan haji. Tu rezeki mak saya tu cakap kan. Tapi orang cakap senang lah kau, dia tak tahu yang susah macam mana kan. Macam ni kan, untunglah kau dapat tengok Samsul Debat, dia kata kan. Dia tak tahu bersela berapa lama kejap-kejap, betul kan. Kan yang belakang tu untung duduk kursi, dia kata kan. Dia kata contoh lah, contoh. Dia tak tahu belakang tu bukannya untung, dia sakit lutut tak boleh duduk. Saya ingat bila bergambar dengan ceramah kat masjid ni, okey, tak apa, separuh duduk depan, aku ni kalau duduk kan tak boleh bangun. Dia kata, dia berdiri, dia kata kan. Macam tu lah. Macam lah. Sebab kan pengorbanan dia ada lah Tuhan bagi. Percayalah pada hikmah. Ada benda Allah nak bagi